Assalamualaikum semua. Apa khabar? Macam mana cerita Zakti yang sebelum-sebelum ni? Cerita kucing, hutan, takbur, kereta, macam mana? Menarik ke? Macam mana pun, Zakti nak ucapkan terima kasih pada anda semua kerana sudi memberi sokongan, komen, like pada cerita tersebut lah kan. Dan terima kasih banyak-banyak lah. Okay. Dan kali ni Zakti nak bercerita tentang satu tema yang lain sikit lah. Okay. Cerita ni tentang, tajuk besar cerita ni ialah Misteri Alam. Okey, misteri alam ni ialah cerita mengenai dengan benda-benda yang pelik yang terdapat di dalam hutan. Terdapat di dalam hutan. Contohnya macam pokok-pokok yang pelik, sungai yang pelik, tumbuhan yang pelik dan perangai binatang yang pelik yang berada dalam hutan. Okey. Dan pada cerita pertama ni Zakpi nak bercerita tentang binatang kijang. Tentang kijang. Kenal kijang kan? Binatang yang kecil sedikit daripada rusa kan? Dan kijang masih lagi tak dapat dikomersialkan seperti rusa kan? Sebab tu kita susah nak jumpa ladang kijang. Kalau dibandingkan dengan rusa, di mana-mana tempat kita boleh jumpa dengan banyaknya peternak-peternak kijang peternak-peternak rusa. Di mana rusa boleh dikomersialkan. Kijang masih belum. Okey, bunyi kijang. Tahu ke bunyi kijang? Okey, bunyi kijang ni lebih kurang okey, kalau silap minta maaf lah. Bunyi lebih kurang macam ni lah. Bunyi dia macam kong 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 macam tu lah lebih kurang. Dah lupa. Lebih kurang lah. Okey. Itu tak tahu dia panggil betina ke dia panggil apa tak tahu, tapi lebih kurang macam tu lah dia. Okey. Cerita kijang ni Zakpi telah menulis. Jadi Zakpi akan bercerita cara penulisan lah. Dan tidak cara santai. Okay. Ingat Zakpi bercerita, anda mendengar. Jom. Kejadian ini sudah lama berlaku. Okay. Waktu petang, aku bersama 2 orang kawan menapak pulang ke base setelah melihat pukat segera yang dipasang pada sungai yang berdekatan. Hasil agak lumayan, 2 ekor ikan sebarau, berapa ekor ikan tengah, batang dan berapa ekor ikan semah. Ikan semah panggilan orang Sarawak, kalau di Semenanjung dipanggil ikan kelah. Pukat segera ni dipasang oleh aku dan kawan-kawan. Selepas itu menjadi hak milik kerajaan. Maksudnya siapa yang rajin tengok hasil dia punya. Jarak sungai dengan base dalam 1 jam berjalan kaki. Semasa berjalan dengan kawan-kawan, aku tidak banyak bercakap, masing-masing melayang kepala sendiri ataupun mungkin penat. Fahamlah kerja melihat pukat, banyak perkara yang perlu dilakukan. Menyelam, kutip ikan, betulkan pukat semula dan kerja-kerja yang lain berkaitan. Masing-masing membibit plastik kompor yang berisi ikan. Dalam kepala aku dah terbayang gorengan garing ikan segar. Biasalah dah jemu menghadap makanan segera milik kerajaan. Yang mana faham tu faham Okey. Aku berjalan di depan sekali. Di belakang aku kawan yang bertubuh kurus tinggi dan akhir sekali kawan aku yang berkulit putih. Dalam menapak melalui rimbunan pokok dan batang pokok rendang yang tumbuh liar lagi segar, muka aku tertoleh ke kanan. Mati langkah aku sehingga aku dapat menangkap sesuatu bunyi. Aku tidak pasti bunyi apa. 2 orang kawan aku di belakang turut berhenti. Mengapa? Tanya mereka. Aku meletak jari telunjuk ke mulut, bermaksud diam. Mereka faham dan turut diam. Mereka memandang ke arah sama. Kawan aku yang bertubuh tinggi rapat ke aku. Mengapa botak? Tanya dia. Aku mengatakan ada bunyi berdekatan pokok rendang itu. Kawan aku memasang telinga, serius wajahnya. Kemudian memandang aku semula. Aku tahu mimik wajahnya dia tidak mendengar apa-apa. Aku tidak puas hati, aku letak beg plastik ke tanah. Aku menapak menuju ke arah bunyi kedengaran. Aku tidak pasti sebenarnya arah bunyi itu. Aku cuba membuat andaian. Perlahan kaki aku melangkah. Aku jatuhkan tapak kaki sepelahan yang boleh ke permukaan tanah. Dalam 10 langkah aku matikan diri. Tiada pergerakan aku lakukan. Tepat anak mata aku melihat ke depan. Ke arah bunyi yang aku agak. Aku pasang telinga betul-betul. Bunyi itu senyap. Pula senyap, kata hati aku. Aku biarkan tubuh berdiri kaku. Hanya mata dan telinga main peranan. Kawan-kawan aku kekal di tempat mereka. Mereka tidak membuat banyak pergerakan. Tidak membuat bising. Mereka biarkan aku. Cap, cap, cek, cek. Bunyi itu kedengaran semula.
Perlahan aku berubah kedudukan. Aku duduk menyangkung pula. Aku menoleh ke belakang melihat kawan-kawan aku. Pantas tangan aku terangkat memanggil mereka. Aku menyuruh mereka rapat ke tempat aku. Isyarat diam kekal aku berikan pada mereka. Mereka bergerak perlahan. Rapat sebelah aku. Dengar tak? Seakan berbisik aku bersuara. Bunyi apa tu botak? Tanya kawan-kawan aku yang berkulit putih. Kawan aku telah mendengar bunyi itu. Aku diam. Aku tak dapat menjawab soalan itu kerana aku tidak tahu bunyi itu. Aku arahkan mereka duduk di sini. Aku merangkak rapat pada ribuan pokok di depan. Kemudian kawan-kawan aku pula merangkak menuju ke sisi aku. Kelihatan sebaris kedudukan kami. Semuanya dalam kedudukan merangkak. Kami masih tidak dapat melihat apa. Tetapi bunyi itu semakin kuat hinggap di cuping telinga kami. Daun-daun di depan kami menjadi penghalang, membataskan penglihatan. Perlahan tangan aku menyelak daun di depan. Tergamam aku bila kelihatan 2 ekor kijang dewasa sedang berdiri berdekatan. Kijang itu berada di bawah pokok yang agak rendang lagi redup. Aku tahu kijang itu sepasang. Aku lihat kijang jantan yang tanduknya agak panjang itu berdiri di atas selai daun kering yang besar. Daunnya seakan daun ketapang tapi bersaiz besar. Daun yang jatuh dari pokok rendang itu, pendapat aku. Kaki depan kijang jantan itu akan memijak daun kering itu berselang-seli. Maksud aku, sekejap kaki kanan dan sekejap kaki kiri. Setiap pijakan itu akan mengeluarkan bunyi cak, cak, cik, 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 cak, cak, cik, cik, cik. Bunyi seperti kita memotong sayur atau bawang dalam keadaan laju. Tapi dalam bunyi yang besar. Bunyi itu kedengaran tajam. Dan kala bunyi itu bernada perlahan. Aku tak tahu bagaimana hendak terangkan cara tepat. Bila kaki kijang itu memijak ke permukaan daun, kaki kiri kijang itu tergantung semula. Bila kaki kanan kijang itu memijak permukaan daun, kaki kiri kijang itu tergantung dalam beberapa saat. Kemudian kaki kiri pula memijak dan kaki kanan tergantung. Kaki belakang kijang itu tidak main peranan pun, hanya kaki depan sahaja. Perbuatan itu berlaku berulang kali hingga tercipta bunyi atau irama. Irama yang tidak difahami oleh manusia. Bila bunyi itu semakin rancak, kijang betina akan mengangkat kepalanya ke atas dan ke bawah. Badan kijang turut bergoyang ke kiri dan kanan bagaikan menari kijang betina itu. Aduh, dah macam kelab clubbing pula aku tengok. Perkara itu berlaku dalam beberapa minit, kemudian kijang-kijang itu beredar dari kelab tarian mereka. Aku tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Aku hanya melihat sahaja. Perasaan terpegun dan terkejut hanya tersimpan di dalam hati. Aku tahu inilah misteri alam ciptaan Tuhan. Tamat. Okey. Tamat. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu dia cerita pertama cerita pertama misteri alam, dan tunggu cerita kedua misteri alam. Terima kasih kepada anda semua. Ingat, Sekpi bercerita anda mendengar. Assalamualaikum.